Hari ini sudah tiada lagi Ramadan, tetapi itu tidak bermakna segala amalan, segala ibadah yang biasa yang pernah kita lakukan selama sebulan baru-baru ini terhenti ketika itu. Sudah selesai, tamatlah riwayatnya. Sebab itu tuan-tuan, seorang ulama dia kata, man kana ya'buduna Ramadan, siapa yang menyembah Ramadan, fa inna Ramadan qad mada, sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati tuan pengerusi masjid, tuan imam, EJK masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita menghirup udara di atas muka bumi ini. Dan Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan suatu ibadah yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keistimewaan, dan penuh dengan perkara-perkara yang mana ibadat kita dilipat gandakan banyaknya. Jadi kita baru saja selesai melaksanakan, iaitu namanya Ramadan Al-Mubarak. Di sana tuan-tuan, pada bulan lepas kita bertungkus lumus siang dan malam melakukan ibadah. Hari ini sudah tiada lagi Ramadan, tetapi itu tidak bermakna segala amalan, segala ibadah yang biasa yang pernah kita lakukan selama sebulan baru-baru ini terhenti ketika itu. Sudah selesai, tamatlah riwayatnya. Sebab itu tuan-tuan, seorang ulama dia kata, man kana ya'buduna Ramadan, siapa yang menyembah Ramadan, fa inna Ramadan qad mada, sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa hidup dan tidak pernah mati. Apa tuan-tuan makna perkataan petikan ini? Petikan ini tuan-tuan nak memberitahu kepada kita, ada orang, ada manusia yang mana mereka ini hanya mengenali Allah, hanya kenal Allah, hanya beriman kepada Allah pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan pada bulan-bulan tertentu. Bila habis saja bulan tersebut, bila berlalu saja hari tersebut, orang ini seolah-olah tak kenal lagi Tuhannya, tak kenal lagi Tuhannya, seolah-olah dia dengan Tuhannya tidak ada apa-apa hubungan. Sebab itu ulama ni kata, man kana ya'buduna Ramadan, siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu pergi.
Jadi siapa yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, nascaya dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala sentiasa hidup dan tidak pernah mati. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita tidak memerlukan hari dan bulan untuk kita merasa untuk kita melaksanakan ibadahnya. Tetapi orang yang beriman tidak kiralah hari bulan apa, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada setengah orang tuan-tuan masa Ramadan, masya-Allah, dia lebih hebat daripada malaikat. Habis Ramadan syaitan pun takut dengan dia. Alah, kenapa? Kerana orang ini beribadah, beramal hanya pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Baru-baru ni saya jumpa anak didik saya. Dia ni memang sebelum Ramadan memang dia ni tak pakai tudung lama dah tuan-tuan. Tak pakai tudung. Bagilah tazkirah, bagilah ayat apa-apa pun tuan-tuan, tak akan je lah. Bagi dia buka tudung itu adalah kebebasan. Nak. Dia dengan Allah saja. Tak apalah. Yang penting kita maklum, kita dakwah dia. Dalam waktu yang sama kita berdoa supaya Allah membuka pintu hidayah, pintu hatinya untuk menutup aurat. Jadi baru-baru ni tuan-tuan, masa Ramadan saya jumpa dia selalu. Masya Allah, dia dah mula berubah. Saya kata Alhamdulillah, akhirnya doa saya diterima oleh Allah. Dia pakai tudung tuan-tuan, bukan setakat tudung biasa, tudung labuh pula tu. Nak. Ni satu perkara yang agak luar biasa bagi saya. Daripada orang yang tak pernah pakai tudung, tiba-tiba pakai tudung labuh tuan-tuan. Jumpa beberapa kali memang Masya Allah, istiqamah sungguh dia. Saya pun happy tuan-tuan. Jumpa dia, Allah tahniahlah ni ya. Alhamdulillah. Cuma baru-baru ni tuan-tuan, selepas raya seminggu, terkejut beruk tuan-tuan. Beruk pun terkejut macam saya. Orang yang sama tetapi kali ini tak pakai tudung balik. Saya kata, mana tudung ni? Saya tanya dia, awak kan nama sekian-sekian. Yalah ustaz, kenapa tak ingat saya ke? Kan kita selalu jumpa je. Bukan tak ingat. Awak dah berubah pula ya. Alah. Saya tanya dia, mana tudung awak? Baru ni dah pakai cantik dah, Masya Allah. Sekarang mana tudung awak? Tuan-tuan dijawab, oh tudung ustaz. Ustaz, kan Ramadan dah habis, nak pakai tudung apa lagi? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia jawab tuan-tuan, dia kata ustaz, Ramadan dah habis, nak pakai tudung apa lagi? Saya kata kenapa macam tu pula? Ustaz, saya pakai tudung masa Ramadan saja. Habis Ramadan saya tak pakai dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukan dia seorang tuan-tuan, ramai. Kenapa? Memang patutlah ulama ini berkata, man kana ya'buduna Ramadan. Siapa yang menyembah Ramadan, maknanya dia kenal Allah, dia beriman kepada Allah pada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu. Fa inna Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Bila Ramadan telah berlalu, dia pun berlalu bersama. Tetapi siapa yang beriman kepada Allah, nascaya tuan-tuan, dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan dia. Maknanya tak kira berubah cuaca, berubah masa, berubah hari bulan, imannya tetap sama. Sebab itulah tuan-tuan, ulama memberi beberapa panduan agar kita semak balik, adakah Ramadan baru-baru ini, amalan kita dalam bulan Ramadan baru-baru ini diterima oleh Allah atau sebaliknya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata ramai yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa pun ganjaran kecuali lapar dan dahaga. Maknanya apa tuan? Maknanya ada orang berpuasa daripada pagi sampai ke malam tetapi hasilnya tidak ada. Saya selalu bagi satu contoh yang mudah kita faham. Kita masuk dalam dewan peperiksaan tuan-tuan. Dewan yang sama, waktu yang sama, kertas soalan pun yang sama. Tetapi tuan-tuan, natijahnya, hasilnya, rizaknya berbeza. Kalau masuk dalam dewan itu 2,000 orang dalam dewan peperiksaan. Kertas soalan yang sama, waktu yang sama, apa lagi? Dia panggil orang yang menjaga peperiksa pun sama.
Cuma tuan-tuan, bila keluar natijah dia, keluar hasil dia, ada orang dapat A+, cemerlang, Masya Allah. Ada orang dapat 80, ada orang dapat 70, ada orang dapat cukup makan 40, 50 markah. Ada orang yang tak cukup makan, tak lulus. Sedangkan kertas soalan yang sama, dewan yang sama, belajar cikgu yang sama. Begitulah tuan-tuan manusia ini bila dimasuk dalam Ramadan. Beribu juta manusia berpuasa. Tetapi tuan-tuan hasilnya memang berbeza-beza. Kenapa? Daripada pelaksanaan dia tadi. Sebab itu Nabi sebut, man lam yada' qaula dzur wa amalu bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, dusta, mengumpat orang, memfitnah orang semasa dia berpuasa, Nabi kata Allah langsung tidak berhajat kepada puasanya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ada orang puasa ikut nafsu dia. Dia pun bukan puasa ikut Nabi, tetapi puasa ikut adat. Sebab itulah tuan-tuan, ada yang mana diterima amalannya dan ada yang ditolak amalannya. Kalau kita periksa tuan-tuan, kita nak tahu hasil kita berjaya atau tidak, itu kita tunggu rizak dia. Tak? Itu keluar dia. Tapi kita boleh agak-agak tuan-tuan. Kita keluar daripada dewan pemeriksaan, kita tanya kawan, A lah jawapan dia, B lah. Tak, kita ada harapan. Dalam ibadat tuan-tuan sama. Jadi kita nak tahu macam mana ibadat kita diterima atau tidak. Kita takut-takut tuan-tuan, kita puasa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita ingat itulah yang menyebabkan kita masuk syurga. Rupa-rupanya ya Allah, hakikatnya kosong, zero tuan-tuan. Ambil. Tak? Sebab itu di sana tuan-tuan ulama memberi beberapa petanda bahawa amalan Ramadan itu diterima atau tidak. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kesan Ramadan itu sendiri Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, ayat ini dalil yang mewajibkan, yang difardukan puasa kepada kita. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, ayat ini Allah kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Seperti mana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Saya nak sebut hujung dia tuan-tuan. Allah sebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kamu berpuasa selama sebulan, 29 hari, 30 hari. La'allakum tattaqun, iaitu dengan kesannya ialah kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini tuan-tuan dia panggil kesan objektif dia. Kalau kita belajar kuliah syariah ataupun usuluddin tuan-tuan, dia ada satu subjek namanya maqasidus syariah. Maqasid asy-syariah. Dalam bahasa Arab dia panggil maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Maknanya Allah suruh satu perkara, dia ada tujuan dia. Bahasa kita mudah kata objektif dia. Kenapa? Mesti ada kesan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, tujuan itu dijelaskan oleh Allah, oleh syarak. Dan kadang-kadang tujuan itu sengaja disembunyikan, tak dijelaskan. Contoh tuan-tuan, kesan yang dijelaskan dalam ibadah seperti puasa. Puasa objektifnya, kesannya Allah kata la'allakum tattaqun. Daripada puasa selama sebulan, kesannya adalah menjadi kamu orang yang bertakwa. Kesan solat tuan-tuan lain, Allah sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu kesannya ialah dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara fahsya dan munkar. Maksudnya dia takkan buat jahat, dia takkan buat dosa. Tapi ada orang tanya, ustaz, ada je orang solat tapi buat dosa juga? Tak, tuan-tuan, bukan salah ayat ini. Bukan salah ayat ini. Ulama kata kemungkinan besar. Cuba tengok balik, kaji balik bagaimana solatnya. Ada orang tuan-tuan solatnya 40 tahun, 60 tahun, tetapi bila dia solat depan tuan-tuan guru, bila dia solat di depan ulama, tuan-tuan ulama geling kepala. Allah, kesian. Kesian tuan-tuan. 60 tahun solat, tetapi tuan-tuan bila dicek, bila disemak, bacaan dia dah mula dah tak betul. Takbiratul ihram pun sebut pun tak betul tuan-tuan. Ada saya pergi satu surau baru dia. Allah, kesian tuan-tuan.
Takbiratul ihram tak betul lah tuan-tuan. Berkata nak baca Al-Fatihah, banyak lagi tak betul. Itu tak kira lagi rokok dan sujud. Bayangkan, dia belajar solat semasa dia kecil dulu, dan itulah yang dibawa-bawa sampai ketua. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita, dia panggil apa, beli kereta tuan-tuan, walaupun kereta itu baru, kita akan bawa pergi servis. Nak cek balansin dia, nak lagi ke tak lagi. Sebab apa? Sebab bila lagi dah tak sedap dah, dia boleh terbabas dan sebagainya. Solat tuan-tuan, ada orang solat 60 tahun, itulah daripada dia belajar masa kecil sampai ketua, itulah solat dia. Sedangkan tuan-tuan, hakikatnya Allah sahaja yang maha mengetahui. Baik, jadi berbalik kepada maqasidus syariah tadi, tujuan pensyariatan tadi. Puasa tuan-tuan, Allah sebut kesan objektif daripada puasa itu menjadi orang itu yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita masuk satu program ataupun kursus, kita nak tahu kursus itu berjaya ataupun tidak tuan-tuan, itu selepas kursus tersebut. Ramadan juga tuan-tuan disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Jadi kita nak tahu kesan daripada Ramadan itu tuan-tuan, itu selepas Ramadan. Macam mana ada orang boleh masuk kursus usahawan jutawan berjaya, sanggup bayar 2 minggu 20k, 30k tak? Kesannya tuan-tuan, keluar daripada kursus tersebut memang jadi jutawan sungguh. Jualannya makin melambung tinggi. Tapi kalau dah bayar 20,000 2 minggu, balik-balik jadi muflis, tuan-tuan tak percaya lah tu. Baik. Sama juga tuan-tuan, Ramadan. Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa setelah kamu berpuasa selama 1 bulan. Sebab itu tuan-tuan, kita pernah dengar satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata raqiyal Nabi sallallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Dalam hadis riwayat lain disebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Suatu hari Nabi naik atas mimbar. Bila naik atas mimbar tuan-tuan, Nabi sebut amin, amin, amin. Apa maksud amin? Ya Allah, terimalah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ya Allah. Biasanya tuan-tuan, sebelum kita sebut amin, dia ada doa-doa sebelum tu. Contoh kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Ya Allah, permudahkanlah anak aku menuntut ilmu. Amin. Ya Allah, permudahkanlah suami aku pergi cari rezeki. Amin. Tiba-tiba tuan-tuan, sahabat ni pelik. Nabi nak atas mimbar, tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. Pelik tuan-tuan. Jadi bila Nabi turun balik tuan-tuan, dalam riwayat lain disebut Nabi naik tangga yang pertama Nabi kata amin, naik tangga yang kedua dia kata amin. Banyak riwayat. Tetapi yang saya nak sebut kat sini tuan-tuan, Nabi berkata ketika di atas mimbar amin 3 kali. Sahabat tuan-tuan, bila Nabi turun balik, sahabat terus pergi tanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku di atas sana ya Rasulullah? Kami dengar nama kamu berkata amin, 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 lepas tu tak dengar apa benda sebelum tu ya Rasulullah. Ada apa yang berlaku kah? Nabi kata, oh, ketika aku naik atas mimbar tadi, Jibril datang Jibril memberitahu kepada aku, iaitu celakalah orang yang diberi peluang masuk dalam bulan Ramadan. Dia sempat hidup dalam bulan Ramadan, tetapi dia keluar daripada Ramadan, dia tidak dapat apa-apa pun keistimewaan itu, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah, Jibril bagi tahu aku. Lalu aku pun kata amin ya Allah. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, ada orang yang Allah bagi peluang dia masuk Ramadan, tetapi dia tidak dapat apa-apa pun ganjaran ataupun keistimewaan ataupun kelebihan yang terdapat dalam bulan tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan, di sana ulama beritahu kepada kita beberapa petanda amalan Ramadan kita diterima atau tidak. Yang pertama, nak disebut, iaitu tuan-tuan, kita nak tahu ibadat kita diterima oleh Allah ialah yang pertama tuan-tuan, tanda Ramadan kita diterima. Yang pertama tandanya al-khauf, iaitu merasa bimbang, merasa takut, khawatir amalan-amalan yang kita pernah buat dalam bulan Ramadan takut tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, ustaz, mana dalilnya? Baik, saya baca satu dalil, iaitu ayat Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, bimbang,
kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan, ayat ini Allah nak sebut walladzina yu'tuna, orang-orang yang selalu sedekah, tuan-tuan, memberi sedekah, menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Tetapi tuan-tuan, dalam waktu yang sama wa qulubuhum, hati mereka rasa bimbang. Bimbang kenapa, tuan-tuan? Dia bimbang takut-takut dia bertemu dengan Allah, tuan-tuan, dalam keadaan yang rugi. Tuan-tuan, biasanya orang yang takut mati, orang yang takut bertemu dengan Allah ni, orang yang melakukan dosa besar. Dia percaya, tuan-tuan, semasa dia hidup dia buat jahat, kalau dia mati confirm dia yakin, tuan-tuan, dia takut. Dia takut. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sebut, man ahabba liqa Allah. Nabi kata, siapa yang suka bertemu dengan Allah, sesungguhnya Allah juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, manakala orang yang benci bertemu dengan Allah, nescaya Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Tuan-tuan, kita nak bertemu dengan Allah, tuan-tuan, hanya satu cara, iaitu meninggal. Mati itu baru kita dikata dijemput oleh Allah. Aisyah, tuan-tuan, tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang takut mati itu dia anggap sebagai benci bertemu Allah? Nabi kita tidak. Tetapi orang yang beriman, tuan-tuan, bila nak mati, tuan-tuan, Allah bentangkan kepada dia dengan tempat mana dia duduk, nikmat apa yang dia dapat. Dia rasa tak sabar nak bertemu dengan Allah, maka Allah juga tak sabar bertemu dengan dia. Manakala orang yang melakukan dosa besar, tuan-tuan, melakukan dosa, bila dia bentangkan kepada dia, tuan-tuan, dia nampak dah azab menanti dia. Dia rasa, ya Allah, tak suka, tetapi Allah juga tidak suka. Baik, berbalik pada ayat ini, tuan-tuan, Allah sebut bahawa orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya, dalam waktu yang sama hati mereka bimbang dan rasa takut. Kenapa? Sebab dia takut kerana dia tahu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila ayat ini turunkan, Aisyah bertanya. Aisyah rasa macam kurang faham. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrikuna? Ya Rasulullah, adakah ayat ini ialah berkenaan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti minum arak dan mencuri, ya Rasulullah? Sebab dia takut. Kalau orang beriman, tuan-tuan, dia tak takut, betul tak? Dia tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Aisyah kata, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr, adakah mereka ini yang melakukan dosa besar seperti minum arak dan mencuri? Apa Nabi jawab, tuan-tuan? La ya bintis Siddiq. La ya bintas Siddiq. Tidak, wahai anak kepada As-Siddiq. Iaitu wahai Aisyah, bukan. Aisyah, tuan-tuan, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq dan merupakan isteri kesayangan Nabi SAW. Nabi kata, la, bukan begitu wahai Aisyah. Walakinnahum, tetapi mereka ini, Nabi kata, apa dia? Iaitu allazina yasumuna, mereka itu orang yang berpuasa. Wa yusalluna, mereka yang mendirikan solat. Wa yatasaddaquna, dan mereka menginfakkan ataupun menafkahkan harta mereka pada jalan Allah. Wa hum yakhafuna, tetapi mereka merasa takut. Kenapa? Alla yuqbala minhum, mereka takut dan bimbang, takut-takut amalan mereka seperti puasa, seperti solat, seperti sedekah, zakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Nabi bagi tahu lagi ciri-ciri orang ni, tuan-tuan. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, malah mereka ini sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan mengerjakan amalan kebajikan. Masya Allah. Tuan-tuan, ulama kata inilah petanda bahawa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang yang beriman, tuan-tuan, selepas dia buat ibadat, dia rasa takut Allah tidak terima amalan dia. Sebab itu kalau kita baca sejarah ataupun sirah para salafus salih, selepas Ramadan, tuan-tuan, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima ibadat mereka. Mereka bimbang, takut-takut Allah tidak terima amalan mereka selama ini. Allahu Akbar. Sama juga, tuan-tuan, ditunjukkan oleh sahabat, iaitu Umar Al-Khattab, salah seorang sahabat yang dijamin syurga, tuan-tuan. Ketika beliau menjadi khalifah, tuan-tuan, sahabat melihat
Umar ketika itu sedang berwudu, tetapi nampak dia sedang menggigil tuan-tuan, menggigil macam orang demam. Lalu mereka tanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Islam, wahai khalifah, wahai tuan, adakah tuan demam, sakit? Jadi Umar bila dengar, dijawab balik kata, la, aku okey je, aku sihat, wallah, aku sihat. Lalu ditanya, kenapa engkau tanya aku demam ke sakit, kenapa? Tak, saya perhatikan tuan dari tadi masa ambil wuduk tu, tuan menggigil-gigil seperti orang demam. Lalu Umar kata, oh, aku menggigil ketika semasa aku ambil wuduk tadi sebab aku rasa bimbang, takut amalan aku tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, berbeza orang yang kurang iman. Dia solat tarawih tuan-tuan, selesai tarawih pukul 9, dah siap dah tuan-tuan. Dah awal betul. Ya, mana tak awal tuan-tuan. Imam ada separuh lagi, dia dah cabut lagi dah. Jalan tuan-tuan, jalan balik rumah tu tuan-tuan, kaki tak sentuh tanah tuan-tuan. Tak jejak tanah dia panggil. Oh, masuk syurga dah aku tuan-tuan. Padahal satu malam tu je tarawih tuan-tuan. Dia rasa yakinnya dengan amalannya tuan-tuan. Ni. Ada orang tuan-tuan buat dosa yang siang dan malam. Dia rasa tak apa ustaz. Nanti dekat-dekat nak mati saya bertaubat, nanti confirm ustaz, Allah terima taubat saya. Tuan-tuan, yakinnya dia. Allahu Akbar. Sedangkan para salafus salih, Nabi dan para sahabat tuan-tuan, siang malam beribadat, itu pun mereka merasa takut dan bimbang, takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman tuan-tuan dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat pemalu. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Uthman ini sifat malunya sehingga para malaikat malu dengan Uthman. Tuan-tuan, Uthman ni tuan-tuan dermawan, masya-Allah, telaga dia masih ada lagi, harta dia masih ada di dekat Madinah tuan-tuan. Ni sampai hari ni ada harta dia. Ni, itu pun salah seorang sahabat yang dijamin syurga tuan-tuan. Yang dijamin syurga. Jelas Nabi sebut orang ini masuk syurga. Yang kedua, dia tuan-tuan menantu Nabi. Bila isteri Uthman meninggal, Nabi jumpa Uthman. Nabi kata, wahai Uthman, sekiranya aku ada lagi seorang anak perempuan, nescaya aku akan kahwinkan dia dengan kamu lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu hari dia lalu dikubur. Tuan-tuan. Lalu dia berhenti, dia menung, termenung, kubur tuan-tuan. Kejap tu dia menangis, teresak-esak. Menangis kuat tuan-tuan, sampai menggigil-gigil tubuhnya. Lalu sahabat lain tanya, ya Amirul Mukminin, semasa itu, ketika itu dia jadi khalifah. Apa dia tuan-tuan? Dia kata, wahai Amirul Mukmin, kenapa tuan menangis? Lalu Uthman jawab, aku menangis kerana aku memikirkan bagaimana nanti keadaan aku bila berada di bawah sana. Allahu Akbar. Lalu tuan-tuan sahabat ni jawab balik, wahai Amirul Mukmin, kalau itulah yang menyebabkan tuan menangis, sepatutnya kami yang menangis. Kenapa? Kerana kami tak dijamin langsung masuk syurga. Tuan dah dijamin syurga, confirm dah, meninggal confirm masuk syurga. Nabi sebut dengan jelas, kami ni tak ada jaminan lagi. Sepatutnya kami yang menangis, bukan tuan. Apa jawab Uthman tuan-tuan? Dia kata, ya memang benar, aku dijamin masuk syurga, tetapi aku tidak dijamin pun adakah aku terlepas daripada fitnah kubur ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang beriman dia rasa takut amalan tak diterima oleh Allah, bimbang tuan-tuan, tetapi dalam waktu yang sama tuan-tuan, dia ada raja', pengharapan, dia mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada perasaan ini tuan-tuan, insya-Allah, percayalah tuan-tuan, itu salah satu tanda bahawa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua tuan-tuan, sebelum yang kedua tuan-tuan ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai dia melaksanakan perintah Allah. Apa dia perintah Allah tuan-tuan? Itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tuan-tuan digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan anak beliau, iaitu anak dia namanya Ismail alaihissalam, iaitu membina Kaabah. Jadi selesai membina Kaabah tuan-tuan, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan, ni Nabi Ibrahim, kekasih Allah gelarannya tuan-tuan. Tetapi habis selesai melaksanakan perintah Allah, apa yang baginda buat tuan-tuan? Rabbana taqabbal minna, ya Allah,
terimalah daripada kami ini ya Allah. Innaka antas samiul alim. Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita fikir secara akal, Nabi Ibrahim tak payahlah doa tu. Sebab pembinaan Kaabah Allah yang suruh. Allah perintahkan Nabi buat Kaabah. Bila dah selesai buat Kaabah, selesailah tak? Kecuali Allah tak suruh pun Nabi Ibrahim buat Kaabah. Tiba-tiba Nabi Ibrahim nak buat Kaabah, nak dipersembahkan kepada Allah. Barulah Nabi Ibrahim, ya Allah terimalah seni bina ini. Betul tak? Tapi ni tak, tuan-tuan. Inilah antara ciri-ciri orang yang beriman. Selepas dia melaksanakan perintah Allah, dia mohon lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah, tuan-tuan, disebut muawadatus siyam ba'da siyam. Apa dia tu, tuan-tuan? Tanda yang kedua, tuan-tuan, ulama kata iaitu muawadatus siyam ba'da siyam. Itu terbiasa berpuasa sesudah berpuasa. Maksudnya apa? Maknanya, tuan-tuan, selama sebulan 29 hari baru-baru ni dan ada 30 hari kita berpuasa selepas habis Ramadan, bukan bermakna kita tak perlu puasa lagi. Tetapi, tuan-tuan, tanda amalan itu diterima lepas Ramadan dia masih lagi berpuasa. Itu puasa sunat. Seperti mana Nabi sebut, man shama Ramadan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, selesai Ramadan, habis Ramadan, dia berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Nabi kata apa, tuan-tuan? Maka orang ini akan dicatat dalam amalannya, akan dicatat dalam buku amalannya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Maknanya 12 bulan dia berpuasa. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang berpuasa Ramadan penuh, habis selesai Ramadan habis, dia masih lagi puasa 6 dalam bulan Syawal ni, tuan-tuan, 6 hari saja, ganjarannya, tuan-tuan, luar biasa. Iaitu seumpama orang berpuasa sepanjang bulan, sepanjang tahun. Masya Allah. Tuan-tuan, kita puasa sebulan pun, ya Allah, tak lagak, tuan-tuan, tu tak? Minggu pertama kita puasa, senyum nampak manisnya lagi. Minggu kedua kita puasa, nampak senyum tapi nampak masam-masam sikit. Minggu keempat, ketiga kita berpuasa, senyum dengan menangis lebih kurang sama, tuan-tuan. Tak lagak nak kata, letih. Bayangkan, tuan-tuan, kalau Allah wajibkan kita berpuasa sepanjang tahun, selama 12 bulan, tuan-tuan, mati syahid kita. Tapi, tuan-tuan, kerana rahmat Allah yang sangat luas kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dengan puasa 6 bulan ini, bulan Syawal ni, masih belum habis lagi. Puasa 6 Syawal, tuan-tuan, Allah catat dalam buku amalan kita, ditulis kita ni sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Sebab itu saya selalu sebut, puasa 6 dengan puasa 30 hari ataupun 29 hari bulan Ramadan tak sama, tuan-tuan. Sekiranya ditimbang, tuan-tuan, 6 hari itu lebih berat daripada 30. Orang tanya, ustaz ni tak belajar matematik ke, ustaz? Kenapa pula? Ustaz kata kalau 30 ditimbang dengan 6, ustaz kata 6 itu lebih berat. Matematik kata 30 lah yang lebih berat sebab dia banyak. Yang ni 6. Tuan-tuan, matematik memang macam tu. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, 6 itu lebih berat daripada 30. Buktinya mana? Buktinya, tuan-tuan, ramai orang lulus, ramai orang boleh berpuasa selama sebulan, 30 hari. Tetapi, tuan-tuan, orang yang sama yang boleh berpuasa selama sebulan tidak mampu nak puasa 6, tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang sahabat, selama 40 tahun, tuan-tuan, dia kata dia tak pernah dengar pun hadis ni. Dan dia tak pernah dengar pun hadis ni. Yang kedua, dia tak pernah puasa 6 dalam bulan Syawal. Bila dia dengar, betul ke ustaz ni hadis sahih? Ya. Tuan-tuan, nak cerita bahawa ramai yang boleh lulus puasa 30 hari tapi tak lulus puasa 6. Kenapa, tuan-tuan? Ujiannya luar biasa. Sebab itu ganjarannya pun luar biasa. Kita nak puasa, tuan-tuan, kawan dah telefon dah, ustaz, jangan lupa ustaz, hari ni kambing 4 ekor ustaz, golek 2 ekor, kari 2 ekor. Tuan-tuan, kita tak apalah. Saya cerita ni, tuan-tuan, pengalaman saya. Semalam ke hari Sabtu baru ni, saya dekat PJ, tuan-tuan. Jumpa seorang datuk, dia kata, ustaz, sebiji macam saya, ustaz. Baik. Kita nak puasa saja, tuan-tuan, kawan telefon, esok pula telefon lagi. Kita kata tak apalah, hari ni lah.
besok nak telefon, nak puasa. Besok lagi nak puasa, kamu telefon, dia kata, Ji, jangan lupa Ji ni, hari ni open house kat rumah saya. Saya dah beli dah Musang King 2 bakul. Tuan-tuan. Grade A pula dia kata. Tuan-tuan. Dia tahu dah kita ni, ya Allah, bak durian tuan-tuan, kita tertewas tuan-tuan. Kita tak apalah, tangguh dulu. Tangguh lagi tuan-tuan. Esok pula tuan-tuan, bos kita pula nak buat open house. Mat, jangan lupa datang ya. Tuan-tuan, bos kita. Takkan nak puasa juga. Tangguh. Tak. Tu dia tuan-tuan rapat dah dengan nak habis dah, akhir dah. Sebab itu tuan-tuan, 6 hari tuan-tuan, luar biasa. Sebab apa? Ketika kita berpuasa, orang makan sebelah kita tuan-tuan. Siap ada orang nak belanja tuan-tuan. Nak belanja pula restoran mahal tuan-tuan. Ya Ustaz, saya nak belanja restoran ni. Tu dia, time aku puasa lah kau nak belanja tak? Gegam betul tak? Tak. Ni nak cerita tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, di antara tanda Ramadan diterima oleh Allah tuan-tuan, yang kedua adalah muawadatus siyam ba'da siyam. Itu masih lagi terbiasa berpuasa sesudahnya. Selepas Ramadan kita puasa 6, Masya Allah. Lepas puasa Syawal kita puasa hari Isnin, hari Khamis. Lepas tu kita cuba puasa hari-hari putih dia panggil. Ada? Tuan-tuan, ulama ni kata apa? Dia kata, anna muawadatas siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala kubuli saumi Ramadan. Dia kata sesungguhnya membiasakan puasa setelah berpuasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amalan puasa kita di bulan Ramadan yang lalu. Masya Allah. Kenapa? Kerana fa innallaha idza taqabbala amala 'abd wafaqahu li amalin salih ba'dahu. Kerana dia kata sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang hambanya, nescaya Allah memberi taufik, itu memberi kemudahan untuk dia beramal soleh dengan amalan yang lain selepas itu. Itu antara tandanya. Sebab itu sebahagian ulama kata thawabul hasanah al-hasanatul ba'dah. Di antara kesan kebaikan, kesan ibadah yang kita buat yang Allah terima ialah kita masih lagi berterusan ataupun kita buat kebaikan yang lain selepasnya tadi. Seterusnya tuan-tuan, contoh lagi tuan-tuan, semasa Ramadan kita, dia panggil apa? Kita bersedekah tuan-tuan. Habis Ramadan masih lagi kita bersedekah. Semasa Ramadan tuan-tuan, kita Masya Allah siang malam datang ke masjid dan surau. Alhamdulillah tuan-tuan, habis Ramadan kita masih tetap datang ke rumah Allah. Semasa Ramadan tuan-tuan, kita boleh khatam Al-Quran berkali, beberapa kali tuan-tuan. Macam baru ni tuan-tuan, saya jumpa seorang hamba Allah ni. Saya kenal beliau lama dah tuan-tuan. Masjid tu dah 8 tahun saya mengajar. Kitab yang sama, kitab yang kita guna pakai ni. Tapi saya mengajar kuliah subuh. Umur beliau tuan-tuan 80-an. Biasa selepas kuliah subuh tuan-tuan, dia akan jumpa saya sembang tuan-tuan. Tapi setiap kali Ramadan tuan-tuan, dia akan cepat keluar daripada masjid, tak sempat nak jumpa saya. Masa tu saya sembang dengan pengerusi masjid. Masa sembang-sembang, dia pun panggil kawan. Ji, sabar lu, nak cepat pergi mana ni? Masa tu nak pakai slipper dah tuan-tuan. Lalu dia pusing balik sebab kawan dia panggil. Masa tu pengerusi tu cakap dengan saya. Semasa dia nak datang tu tuan, pengerusi bagi tahu, Ustaz, kawan saya ni kalau Ramadan jangan cari dia Ustaz. Memang dia cepat-cepat tu nak balik rumah, nak baca Al-Quran lah tu. Dia ni luar biasa Ustaz. Nanti kita tanya dia. Dia pun datang. Dia kata, Ustaz minta maaf Ustaz, saya nak cepat ada hal. Kawan kata, ada hal nak baca Al-Quran lah tu. Dia pun senyum-senyum. Ustaz cuba tanya dia, bila Ramadan berapa kali khatam Al-Quran? Saya tanya, Ji, berapa kali khatam Al-Quran Ji Ramadan? Dia kata, seganlah Ustaz, malulah. Tak apa Ji, bagi tahulah saya, mana tahu memberi semangat, motivasi untuk diri saya sendiri. Saya juga banyak belajar daripada jemaah. Tuan-tuan, bila didesak tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya ni setiap kali Ramadan paling lambat 4 hari sekali saya khatam Al-Quran. Biasanya 3 hari sekali saya khatam Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan. Saya kata, Masya Allah, luar biasa Ji. Itu amalannya tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, orang Masya Allah. Tetapi habis Ramadan bukan bermakna dia tinggalkan Al-Quran, tidak. Dia masih lagi membaca Al-Quran. Dan saya pernah cerita kat masjid ni tuan-tuan, kalau tak silap saya 2 tahun yang lepas sebelum Covid. Saya jumpa seorang ni tuan-tuan, saya ulang balik supaya memberi semangat. Dan orang ni tuan-tuan dah meninggal dunia tuan-tuan. Dah meninggal sebelum Covid baru ni. Saya jumpa dia tuan-tuan raya pertama.
dia datang ke rumah adik dia. Dia daripada Gombak, dia nak datang ke Kajang, beraya kat rumah. Ni raya pertama. Saya jumpa dia, adik dia perkenalkan dia. Bang, ini Ustaz Zakaria. Kata bang, ini Ustaz Zakaria. Dia tahu saya Ustaz, tuan-tuan, dia datang. Dicerita tuan-tuan, ringkaskan cerita, saya nampak berapa minit lagi. Masuk waktu tuan-tuan jadi. 4 minit lagi, insyaAllah sempat. Dia cerita, Ustaz boleh tak saya nak cerita dengan Ustaz sikit? Saya tahu Ustaz ni akan membawa cerita saya kepada orang lain supaya memberi motivasi kepada orang lain, pengajaran kepada orang lain. Ustaz, saya ni selama 60 tahun tak pernah sentuh Al-Quran Ustaz. Dalam hati kata saya, teruk betul haji ni. Tahu tak? Kenapa Ustaz saya tak pernah sentuh Al-Quran? Saya tak pandai membaca Al-Quran Ustaz. Sebab saya belajar di UK tuan-tuan. Surat khabar, surat apa kat rumah dia, semuanya bahasa Inggeris tuan-tuan. Tetapi ketika saya pencen umur 60, ketika itu saya baru sedar Ustaz, saya berdoa, ya Allah, kalau aku mati masa ni, ya Allah, aku takkan lepas, ya Allah. Al-Quran selama 60 tahun aku tak pernah baca, ya Allah. Benda lain aku boleh baca macam-macam, ya Allah. Al-Quran aku tak mampu, ya Allah. Malunya aku denganmu, ya Allah. Jangan ambil nyawa aku masa ni, ya Allah. Panjangkan umurku, ya Allah. Aku nak tebus balik kesalahan aku, tuan-tuan. Sambil menangis, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dicari orang, cari ustaz, boleh mengajar dia membaca Al-Quran. Daripada zero tuan-tuan, akhirnya dia boleh baca Al-Quran dengan lancar, bertajwid, fasah, Masya Allah. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, hari ini saya nak tebus balik kesalahan saya. 60 tahun saya tak pernah sentuh Al-Quran. Hari ini, Alhamdulillah Ustaz, saya khatam Al-Quran dah 90 kali. Masya Allah tuan-tuan. Bukan nak berbangga Ustaz, saya nak sampaikan cerita ini Ustaz, sampaikan kepada orang lain, bahawa selagi mana hidup kita ada, selagi itu belum terlambat. Saya Ustaz, saya sedar ketika umur saya 60 tahun. Tuan-tuan, hari pertama tuan-tuan, dia kata Alhamdulillah Ustaz, hari ini saya sempat habis 2 juzuk. Hari pertama raya tuan-tuan. Kita kalau raya tuan-tuan, Al-Quran tak sentuh dah. Yang kita sentuh renang, kuih, muih lah. Dia masih lagi tuan-tuan sempat membaca 2 juzuk. Dan masa tu isteri dia keluar daripada dapur. Ya Ustaz, dia dengan Al-Quran tak boleh dipisahkan Ustaz. Tadi kami daripada Gombak nak ke Kajang, sampai Kajang lah ni. Jam daripada Gombak tu nak sampai Kajang berjam-jam. Dia boleh U-turn balik. Saya tanya, bang, kenapa abang U-turn balik? Abang nak pergi mana? Saya nak balik ke Gombak rumah kita. Abang nak buat apa ke nak sampai dah ni? Abang tertinggal barang. Bang, apa semua bawa headset semua? Abang tertinggal Al-Quran. Saya jawab lagi, bang, Al-Quran rumah abang ada, adik abang ada lah. Bacalah. Tak, saya nak guna Al-Quran saya. Tuan-tuan, dipusing balik tuan-tuan daripada Kajang ke Gombak. Kenapa tuan-tuan? Dia kata dia baca Al-Quran dia, setiap kali khatam, habis khatam dia akan wakafkan Al-Quran itu di masjid. Dia beli Al-Quran baru. Sebab itu dia tahu 90 kali dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak cerita. Di antara amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita masih lagi berterusan melaksanakan ibadah tersebut walaupun bulan tersebut dah habis, walaupun hari-hari tersebut telah berlalu, tetapi kita masih lagi melaksanakan ibadat. Kenapa tuan-tuan? Kerana inilah di antara kesan bahawa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan-tuan, kita boleh faham juga bahawa apabila kita biasa buat suatu perkara, tiba-tiba habis Ramadan kita langsung tak pernah sentuh. Kalau dalam Ramadan kita boleh qiyamul lail, tiba-tiba kita tak ingatlah qiyamul lail. Tak, tuan-tuan? Jadi ulama kata, tengok balik, betul tak ibadah kita yang kita buat sebelum ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya tuan-tuan, jam bunyi tak janji kalau masuk waktu? Bunyi kan? 1 minit lagi. Jadi yang ketiga tuan-tuan, dekat sini disebut berbelas tanda-tanda Ramadan kita diterima. Malam ni sempat 3 tuan-tuan. Yang ketiga lah, semakin kita rajin beribadah, bukan sebaliknya. Semakin kita rajin beribadah. Macam tadilah tuan-tuan, Masya Allah. Bulan Ramadan rajin dah. Tetapi habis Ramadan dia tetap rajin beribadah. Masya Allah tuan-tuan. Itulah di antara amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sebut tuan-tuan, dia kata inna min alamatil qubul syahr Ramadan an takuna halal muslim ba'dahu ahsana min halihi qabla Ramadan. Lianna al-hasanah tad'u ila al-hasanah wal 'amal salih yad'u ila al-'amal salih. Dia kata apa tuan-tuan? Di antara tanda diterimanya amalan soleh di bulan Ramadan baru-baru ini adalah keadaan seorang Muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebulan sebelum Ramadan. Kerana kebaikan akan mengajak kepada kebaikan yang selanjutnya. Dan amalan soleh akan mengajak pada amalan soleh yang lainnya. Itulah di antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita tidak ada tanda-tanda yang saya akan sebutkan tadi tuan-tuan, kita tengok balik, betul tak puasa aku
apa yang disuruh oleh Nabi, ataupun kita puasa ikut adat. Sebab itu kalau puasa ikut kehendak Nabi, insya-Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap tuan-tuan, mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, terimalah ibadat kami, ya Allah, terimalah puasa kami ini, ya Allah. Tuan-tuan, itulah di antara ciri-ciri orang yang beriman, agar apa? Agar ibadat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saham kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.